started record. Jap. Awak tunggu sampai ada bunyi. This call is being recorded. Dah. Yes. Sekejap. Sabar. Dah Dah bunyi dah. Okay, dah. Okay, Dah. tulis nama semula. Okay, kita dah baca doa tadi kan? Dah. Alright. Okay, saya buat paparan Dah. Alright, kejap. Yes, pemain buat Betul lah. Sekejap. Cikgu mana? Orang. Cikgu diam. Dah ada. Saya keluar tu dia. Keluarlah. Astagfirullahalazim. Cikgu lah tadi. Masya Allah, kenapa lah malang nasib saya hari ni? Semua orang ada malam cikgu. tu balik gambar. Saya minta maaf lah. It's not what I have planned. Okay, dah. Daniel, Okay. terbalik kau dah kenapa? Ini terbalik lah gambar. Kau terbalik gambar Okey, jangan dah. pegang phone. Dia baca ke Tegakkan sini. phone. Okay, boleh nampak tak paparan saya? Boleh, jelas. Okay, ya Allah, ya Tuhanku, saya minta maaf, saya minta ampun sangat-sangat. Saya minta maaf ya. Saya pun tak tahu kenapa, apa masalah. Saya tak tahulah apa masalah, so sehingga kita delay sampai 10 minit lah. So saya minta maaf banyak anak-anak semua, saya minta maaf banyak. So saya pun tak tahu kenapa apa yang berlaku, apa masalahnya, sebab apa yang kita rancang tak semuanya berjalan lancar. Kadang-kadang ada masalah. Alright, okay, so kita mulakan dengan tajuk daya geseran ada orang masuk ke? Tak ada. Tak ada. Alright. Okay. So kita ada seramai 31 orang di sini termasuk saya lah tu. 31 orang jadi 30 orang. Jadi mungkin ada 10 orang yang masuk lambat ke, tertidur ke dan sebagainya. Amanullah ada tak? Ada. Amanullah ada. Okay. Ada alhamdulillah. Okay, good. Ustaz. Okay, so kita mulakan dengan tajuk geseran hari ni, daya geseran. So sambungan daripada tajuk minggu lepas yang kita belajar iaitu daya. Daya ada dua iaitu daya apa? Semua orang. Daya tarikan, daya tolakan. Yes, daya tarikan, daya tolakan. So ditambah lagi satu. Okay, good. So tambah lagi satu iaitu daya geseran. Daya geseran. Daya geseran ni sama macam daya tolakan dengan tarikan. Awak tak boleh nampak. Hanya awak boleh rasa ataupun awak boleh rasa kehadiran, boleh nampak kehadirannya lah. Bukan nampak kehadiran, nampak kesan. Alright. So kita pergi kepada kita pergi kepada slide yang pertama. Lari. Okay, nampak tak? Nampak Ya Allah. Nampak. Muka surat Okay. satu. Apakah dekat skrin saya nampak tak? Nampak. Okay, kalau tak nampak awak boleh guna jari besarkan. So yang pertama sekali dalam tajuk ni, awak kena hafal apa itu daya geseran. Awak kena hafal apa itu daya geseran, iaitu dekat sini saya dah bagi. Daya geseran adalah, okay, sama-sama baca semua orang. Daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okay, good. Akilah. Isyirah Akilah ada? Kejap. Nampak Isyirah Saya Akilah tengah ada? cari kejap. Ya, tengok. Ada, saya nampak muka dia Ada. di sini.
Akila Syazni 09. Akila. Ya, Okey, Akila Syira, boleh dengar suara saya? boleh. Alright, good. Boleh baca apakah maksud daya geseran? Boleh. Okey, bacakan. Daya yang terhadap apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Alright, good. Okay, terima kasih. So ini awak tak ada pilihan lain, awak memang kena hafal. Iaitu apa maksud daya geseran. Daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Paling senang sekali tangan awak. Alright, so tangan awak bersentuh. So bila awak gosok lama-lama tangan awak, gosok lama-lama. Gosok. Apa awak akan rasa? Panas. Okey, itu maksudnya geseran. So sekarang ni saya nak awak buat apa? Okey, dekat depan awak ada pemadam tak? Ada. Ada. Okey, awak jadikan pemadam tu macam buah carom. Tahu buah carom? Tahu. Okey, jangan jentik kuat sangat Oh, okey. kan terpelanting jauh pula gang. Okey, awak jentik sikit je. Sikit je jentik kat depan. Sikit je. Okey, adakah pemadam awak tu terus, okey, soalan saya, adakah pemadam awak terus bergerak tidak berhenti ataupun pemadam awak bergerak sampai satu masa dia berhenti? Sampai satu masa dia berhenti. Yes. Apabila dia berhenti itulah maksudnya apa? Dia maksudnya dia ada daya geseran lah. Daya geseran. Yes. Daya geseran tu yang menyebabkan dia berhenti di situ. Okey, kemudian awak pernah main permainan carom kan? Kenapa? Okay, good. So ini yang berlaku. Ini yang berlaku bila orang main carom lah. Okay, dia jentik buah tu. Okay, buah carom. Buah carom warna apa? Biru. Biru, merah, putih, hitam. Merah, putih dengan hitam. Okay. Ada point-point dia, betul? Ada. Kan? Okay. Alright. So ini pun melibatkan daya geseran jugalah. Jadi untuk melicinkan perjalanan buah carom yang dijentik tu, biasanya orang letak apa dekat atas papan carom? Bedak. Pandai. Very good. Habis bedak mak awak kan? Bedak mak awak tabur ke atas papan carom kan? Macam itulah cara untuk mengurangkan daya geseran. So kita akan pergi sedikit demi sedikit, kita akan masuk apa itu daya geseran dan apa kegunaan daya geseran, dan tidak semestinya daya geseran itu ada kebaikan. Kadang-kadang daya geseran juga ada keburukannya. Okey. Good. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Nampak ya? Okey, saya naikkan sikit atas. Alright, good. Okey. Ni awak boleh nampak pada muka surat 101. 101 dekat bahagian atas sekali. Okey, itu adalah pergerakan buah carom Buah carom tu bergerak ke depan, betul? Kan? Okey. Dekat mana arah daya geseran tu? Okey, arah daya geseran tu adalah yes, very good. Dia bertentangan. Maksudnya kalau buah carom tu bergerak ke depan, arah daya geseran ke belakang. Jadi point di sini, point di sini saya ambil point daripada buku teks, sama exactly sama macam buku teks. Boleh jelas tak suara saya? Boleh. Tak putus-putus kan? Alright. Sebab semalam line Unify rumah saya ada problem. Jadi saya pun risau pagi ni ada problem. Okey, alhamdulillah. Okey, daya geseran sentiasa menentang arah pergerakan objek. Maksudnya dia berlawanan arah. Alright. Kemudian point kedua, daya geseran juga menyebabkan pergerakan objek menjadi perlahan. Dia slow je. And then sampai satu masa dia akan berhenti. Okey, contoh lain dalam aktiviti harian. Okey, awak tengok dalam muka surat 101 bahagian bawah sekali buku teks awak. Okey, lihat sekarang. Okey, saya panggil nama Alright, kasih. Kita turn by turn perempuan lelaki boleh? Alright. Okey, kasih Arisa memakai nama Ida Rossi. Siapa Ida Rossi ni? Mak saya. Kenapa tak ada 5 sayang? Tak pakai. Tak pokoi. Dah sarapan? Belum.
Belum. Saya minum air putih je, nampak? Okay. Yang lain tolong off mic dulu. Kan kawan awak tak dengar jawapan dia. Alright. Ya. Okay. Kimi, off kejap. Alright. Kasih. Lihat pada buku teks kalau tak nampak pada paparan saya. Okay. Gambar pertama sebelah kiri. Apa awak boleh nampak pada gambar tu? Dia tengah tulis. Gambar kiri sayang. Main bowling. Main bowling. Okay, sekarang cikgu nak tanya soalan. Ada dua permukaan yang bersentuhan Okay, contoh, cikgu bagi contoh Okay, kalau kita main carom, kita jentik buah carom, yang bersentuhan adalah buah carom dengan papan carom. Boleh faham kasih? Okay, saya ulang. Buah carom dan papan carom bersentuhan. Sekarang ni cikgu nak kasih nyatakan pada cikgu, permukaan apa yang bersentuhan semasa permainan bowling? Apa dengan apa bersentuhan? Permukaan bowling dengan permukaan rata. Bowling punya apa? Pin ke bola? Bola. Bola. Okay, good. So permukaan bola bowling dan juga permukaan lantai bowling. Okay, thank you very very good. Cakap pun dah tersasul. Okay, thank you kasih. Okay, seterusnya kita pergi kepada Ifa. Ifa ada? Ada. Alright, Ifa, good. Ifa, seterusnya, mesti pergi shopping dengan ibu kan? Tolak troli situ. Tolak troli ke hadapan. Permukaan apa yang bersentuhan semasa berlakunya geseran tersebut? Roda troli dengan permukaan lantai. Very good. Terima kasih. Next, kita pergi. Perempuan, siapa lagi? Diana Sofia. Ya. Okay. Apa yang awak nampak? Gimnastik. Dia macam gelung. Okay, gelung. Sukan apa ni? Gimnastik. Gimnastik. Sukan gimnastik. Okay. Permukaan apa yang bersentuhan? Gelung dengan tangan. Apa dia? Gelung dengan tangan. Gelung dengan Tangan. tangan. Tangan siapa? Tangan orang tu lah. Okay, permukaan gelung dengan permukaan tangan. Alright, seterusnya. Seterusnya kita panggil last kali Hafiza Irdina. Ya. Hafiza, gambar terakhir. Boleh dengar suara saya? Boleh? Okay. So gambar yang terakhir. Menulis. Okay, menulis. Ada dua jawapan di situ ya. Okay. Ada dua jawapan di situ. So permukaan apa dengan apa yang bersentuhan? Pen. Pen dengan? Tangan bersentuhan. Pen dengan tangan bersentuhan. Okey, itu jawapan pertama. Terima kasih Hafiza. Seterusnya, siapa lagi budak perempuan? Saya tak nampak. Tolong bagi tahu nama. Aina Safia. Aina Safia. Ya. Aina, jawapan Hafiza tadi, pen dengan tangan bersentuhan. Alright. Satu. Kedua, ada dua di sini. Lagi satu apa? Pen dengan kertas. Yes, pen dengan kertas. Very good. Okay, Alhamdulillah. So semua dah faham So di sini basically ialah daya geseran adalah dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Okay, seterusnya kita pergi kepada slide saya yang seterusnya. Okay, awak boleh tengok pada, sorry. Okay, muka surat 102. Okay. Faktor daya geseran, maksudnya daya geseran tu sama ada daya geseran menjadi banyak atau daya geseran menjadi sedikit. Saya ulang daya geseran boleh menjadi banyak atau daya geseran boleh menjadi sedikit. Okey. So bagaimana, apa yang faktor yang menentukan jika sesuatu perbuatan tu melibatkan daya geseran yang banyak? Okey, dia ada dua faktor di sini, iaitu satu, jenis permukaan, kedua adalah jisim
objek. Jenis permukaan tu sama ada kasar atau licin permukaan tersebut. Satu. Okey. Kedua, jisim objek. Maksudnya sama ada objek tu besar, berat atau ringan. Okey. Dekat sini untuk eksperimen ataupun uji kaji yang pada muka surat 102 tu, okey, kita beranggapan bahawa murid ini menggunakan troli yang sama apa? Sama jenis dan sama berat. Betul. Sama berat, sama besar, sama jenis. Alright? Jadi apa yang berbeza di situ? Apa perbezaan gambar di situ? Yes, dia menggunakan permukaan yang berbeza. Dia menggunakan permukaan yang berbeza. Okey, saya rangkumkan di sini menjadi poin yang awak boleh nampak pada slide saya. Yang mana eksperimen ni kita tak buat. Cuma saya terangkan pada awak. Okey, nanti lepas ni saya beritahu apa tugasan awak di rumah Okey, so di sini murid ni menggunakan troli yang sama jenis, troli yang sama berat untuk menolak troli itu di atas permukaan yang berbeza. Permukaan yang berbeza. Yang mana satu A menggunakan lantai simen. B menggunakan rumput. Okay, now awak lihat pada paparan saya warna biru dan warna merah. Boleh nampak? Jelas? Okay. Yang warna merah tu adalah isi penting Okey, isi penting yang awak perlu tahu. Okey, dekat sini PU. Apa maksud PU? Pemboleh ubah. Very good. Pemboleh ubah. Jadi dekat sini saya katakan pemboleh ubah malar adalah jisim troli. Yang mana troli ini digunakan sama je. Dia guna dekat lantai simen troli yang sama, dia guna dekat lantai rumput pun troli yang sama. Jisim troli iaitu berat troli tersebut. Okey, manipulasi saya pernah terangkan. Siapa tu? Off sebab bising, saya tak dengar. Saya tak dengar pula. Saya tak boleh nak cakap suara. Okey. So tolong mute dulu. Okey, dah. Sebab nanti kan bila saya terangkan bercampur dengan suara kawan awak, tak boleh jelas suara saya. Alright. Okay. Sebab nanti bila saya record, bila saya postkan recording tu, awak akan nampak gambar tu pun bercampur-campur orang gambar. Alright. So saya ulang sekali lagi PU malar adalah jisim troli. Kemudian manipulasi adalah pemboleh ubah yang kita tukar-tukar, yang kita ubah-ubah untuk menjalankan eksperimen itu. Jadi di sini adalah jenis permukaan yang kita gunakan. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas adalah apa yang diperhatikan, iaitu daya geseran. Yang mana seterusnya pemerhatiannya ialah which is which. Kalau awak masih ingat lagi, saya pernah nyatakan pemerhatian inference perlu ada perbandingan, iaitu perlu ada perkataan lebih atau berbanding atau daripada. Kena wujudkan ayat dalam bentuk perbandingan. Alright. So di sini troli awak boleh nyatakan sama ada A atau B. Jadi di sini yang mana lebih sesuai ataupun lebih mudah untuk awak susunkan ayatnya. Alright. So di sini saya pilih sebagai troli B lah. Tapi awak kena ingat bahawa inference awak perlulah berkaitan dengan awak punya pemerhatian Okey, saya bagi contoh jawapannya. Troli B lebih sukar ditolak. So inference, okey di sini ada perkataan lebih di sini Saya guna perkataan lebih dah wujud perbandingan. Boleh nampak Okey. Boleh nampak Alright, very good. Okey. Alhamdulillah. So inference iaitu sebab. Sebab kenapa B tu susah nak tolak? Kerana permukaan rumput kasar berbanding lantai simen. Ada perkataan apa di sini? Berbanding. Berbanding. Okay, good. Jadi di sini kesimpulannya ialah bertambah kasar. Okey, dekat sini kita mainkan peranan iaitu formula yang telah kita pelajari. MN corak MN BB corak BB, betul?
MN corak ke corak MN ke yang mana satu datang depan lah. Tapi MN kena pertama lah. Jadi corak MN, corak BB. So bertambah kasar jenis permukaan, bertambah daya geseran. Jadi kalau secara logiknya, kalau geseran tu besar, geseran tu banyak, soalan saya, pergerakan perlahan ke laju? Perlahan. Perlahan. Very good. Saya ulang. Geseran banyak, geseran besar, geseran bertambah, pergerakan menjari. Apa pasal saya pelat ni? Minum kejap Okey. Saya ulang. Tengok mulut saya pun dah pelat. Apa tadi? Daya geseran besar, daya geseran banyak, pergerakan menjadi perlahan. Okey, pergerakan menjadi perlahan. Okey, kita pergi kepada faktor yang kedua, iaitu jisim objek. Jika satu objek tu berat, satu objek lagi ringan. Saya ulang, satu objek berat, satu objek ringan. Jadi dekat sini, okey, Daniel, off je tak? Mic. Okey. Bukan Daniel, sorry. Siapa tu? Nama dia yang kecil ni? Adam. Adam Daniel. Sorry, saya salah nama. Daniel. Okey, Adam Daniel. Okey. Saya pergi kepada faktor kedua iaitu jisim objek. Yang mana di sini dia menggunakan dua almari yang sama saiz. Tengok sini sama saiz tapi beza jisim. Agak kan? Yang mana berat? A ke B? A berat tapi saiz dia sama. Saiz sama. Dalam Dalam dia ada barang kan? Dalam dia ada buku kan? Jadi walaupun saiznya sama, dalamnya ada barang. Okey, jadi yang malar di sini adalah permukaan. Contoh, kedua-dua almari ni ditolak pada permukaan yang sama. Okey, contoh dia tolak dekat lantai. Siapa masuk ni? Riza Wahyudi. Okey, Riza Wahyudi masuk. Okey. Alright. Okay, so dua-dua almari ni ditolak di atas permukaan lantai yang sama. Okay, so malar di sini adalah jenis permukaan. Manipulasi adalah jisim almari iaitu berat almari. Selain perkataan jisim, awak boleh guna perkataan berat. Okay, Zakri boleh faham setakat ni? Boleh Okay, sebab nampak dia termenung je kan. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas, daya geseran sama seperti jenis permukaan tadi. Kemudian kita buat pemerhatian di sini, tadi saya guna A kan, B kan, sekarang saya guna A pula. So almari A lebih sukar digerakkan. Okey, so kerana almari A lebih berat. Kesimpulannya, bertambah berat jisim almari, bertambah daya geseran. Okey, Mujahid, tolong saya sekejap. Mujahid? Ya, cikgu. Okey, Mujahid, tukarkan kepada almari B. Saya nak jawapan almari B. Jawapan almari B. Kalau tadi jawapan saya almari A lebih sukar digerakkan. Okey, sekarang Mujahid tukar kepada B pula. Pemerhatian saja. Ni yang cikgu highlight ni. Almari A. Okey. Almari A lebih susah untuk ditolak. Bukan, almari B. Saya nak B. Almari B mudah ditolak. Okey, ada perkataan lebih tak? Almari B lebih mudah. Kena ada perkataan lebih di situ. Semula, Mujahid. Almari B lebih mudah untuk ditolak. Okey, good. Terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, boleh juga digerakkan, ditolakkan, samalah.
Lebih kurang. Okey, dah Atira Bashira baru masuk. Okey, seterusnya Daniel Faris tolong saya. Inference. Saya nak almari B punya inference, Daniel Faris. Kerana almari B mempunyai buku dalam. Bukan. Bukan. Saya. Okay, tolong dia Hakimi. Faris dengar Faris dengar. Kerana almari B lebih ringan daripada almari A. Okey. Betulkan sikit ayat dia Faris. Faris. Yes. Betul Cikgu. Okey, betulkan sedikit ayat Kimi. Dikata kerana almari A lebih ringan berbanding almari B. Saya nak jawapan simple. Kerana almari B lebih ringan. Okey, good. Itu saja. Tak perlu Hakimi, Daniel Faris. Dengar ya. Tak perlu panjang-panjang. Kalau dah ada lebih tak perlu berbanding. Boleh? Alright, seterusnya saya pergi kepada slide saya yang seterusnya. Kesan daya geseran. Alright. Okey, kesan daya geseran. Okey. Daya geseran tu kalau berlakunya daya geseran, apa yang akan berlaku pada kita? Okey, tadi tangan awak akan berasa panas. Kemudian dia akan bagi kesan yang baik ataupun kesan yang buruk. Okey, so kesan daya geseran ni pada muka surat 104 dan 105. Alright. So 104, 105. Right. Sekejap ya, ada orang mesej saya. Oh, orang tu dah delete pula. Sebab kejap lagi saya akan gunakan link yang sama ya untuk murid tahun 4 Zakri. Nanti adik boleh masuk je ikut link ni. Ya. Alright. Okay, so kesan daya geseran ni ada dua iaitu sama ada tangan awak rasa panas. So boleh nampak pada muka surat 105 so murid tu dia gesek-gesek tangan dia, gosok-gosok-gosok akan berasa panas. Kemudian daya geseran juga memberi kesan baik ataupun kesan yang buruk pada kita. Okay, so kita pergi satu persatu. Okay, kebaikan daya geseran. Alright, kebaikan daya geseran. Okay, awak boleh nampak pada muka surat 105 dan ready dengan pensel. Okay, tolong ready dengan pensel. Okay, gariskan kata kunci seperti yang awak nampak di paparan saya. Okay, kalau tak nampak saya baca. Boleh? Okay, pertama kebaikan daya geseran ialah, alright, ini semua orang kena off mic sebab saya je nak cakap. Supaya awak boleh dengar suara saya dengan jelas. Alright. So pertama, membolehkan memegang objek dengan cengkaman yang baik. Gambar kedua, membolehkan berjalan tanpa tergelincir. Seterusnya, yang ketiga, membolehkan objek kekal pegun. Alright. Okay, buat thumbs up kalau nampak. Kalau dapat. Alright, very good. Okay, Alia boleh nampak tak? Alia Nadira. Boleh. Alright. Atira, pasal lambat masuk? Bangun tidur ke? Baru bangun. Budak ni kena cuba telinga ni. Alright. Sebab minggu lepas saya mula lambat kan. Jadi minggu ni saya mula awal. So selang-seli. Okay, awak tahun 6 special tau. Tahun 6 special. Saya bagi tahun 6 saya buat Google Meet setiap minggu. Tahun lain saya selang-seli. Tahun 6 special saya buat setiap minggu Google Meet. Sebab Naksir dah tak jumpa saya kan. Okay. Alright. Seterusnya saya ulang Okay, awak boleh baca sendiri. So sebab daya geseran juga awak boleh pegang cawan awak. Kemudian daya geseran juga bolehkan mic off dulu kejap. Siapa tu?
Okey. Jadi daya geseran juga membolehkan awak berjalan tanpa tergelincir, tapak kasut awak tu tapak kasut awak, dan daya geseran juga boleh membuatkan satu objek itu kekal pegun. Apa maksud pegun? Apa maksud pegun? Tidak bergerak. Tak bergerak. Yes, tidak bergerak. Okey, seterusnya keburukan. Okey, keburukan pada muka surat 106. Awak boleh baca dekat rumah, baca situasi kawan-kawan Tuhan naik basikal kan. Okey, itu awak boleh baca sendiri Alright, seterusnya keburukan daya geseran. Saya warnakan merah di sini tidak baiklah kiranya. Okey, ini berlaku di kedai pula, di kilang pemotong besi dan sebagainya kan. Ada potong besi kan, menghasilkan bunyi bunyi yang tidak menyenangkan. Okey, so tolong gariskan muka surat 106, gariskan perkataan menghasilkan bunyi pada mesin pemotong besi. Right? Menghasilkan bunyi pada mesin pemotong besi. Kemudian menyebabkan tapak kasut menjadi haus. Dan seterusnya menyebabkan bola golf terhenti. Okey, bola golf terhenti ni kira keburukan lah. Orang main golf mesti nak bola ni masuk dalam mana? Lubang. Jadi bila dia ada gaya geseran, bola golf dia berhenti sebelum sampai lubang, dia tak menang lah kiranya kan. Jadi gambar yang kedua tu awak boleh nampak kasut awak haus tapak kasut ni kan. Jadi dekat sini, okey, awak nampak tak buku teks awak muka surat 106, dekat gambar murid yang kayu basikal dalam kotak warna kuning atas sekali. Nampak tak kotak kuning? Nampak. Okey, gariskan perkataan menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Saya ulang. Menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Kemudian gambar, alright. Kemudian gambar muka surat 105, murid tu sukar untuk tolak meja. So, menyebabkan meja ataupun objek sukar digerakkan. So, ini semua adalah keburukan daya geseran. Okey, kita pergi kepada muka surat 107. Okey. Daya geseran ni awak nak tambah ke atau awak nak kurang? Ada dua cara Saya ulang. Alhamdulillah. Sendawa. Sekejap. Apa tahu, saya tak makan lagi tahu. Kesian saya. Dah tak makan lagi. Slide problem. Untung orang yang nampak masuk lambat ni tak nampak masalah yang kita hadapi. Alright. So saya ulang daya geseran kita boleh tambah. Ada setengah-setengah perkara kita kena tambah daya geseran. Ada setengah-setengah perkara kita kena kurangkan daya geseran. Alright, so kenapa kita perlu tambah daya geseran tu? Okay, supaya satu pekerjaan tu dapat kita lakukan dengan lebih cekap dan lebih mudah. Maksud lebih cekap tu maksudnya lebih cekap tu maksudnya apa? Saya tanya saya pula bagi jawapan kan. Atira Bashira. Cepat. Apa maksud lebih cekap? Lebih bagus ke? Lebih cekap tu maksudnya lebih dapat buat satu perkara tu dengan lebih bagus lah, lebih baik lah, lebih baik, lebih mudah ni, lebih senang lah. Alright, so tapi kita perlu kurangkan. Kenapa kita kena kurangkan? Sebab dia membawa masalah dan perlu dikurangkan. Mari kita lihat kenapa kita perlu tambah. Okey, muka surat 108. Okey, saya ada lebih kurang 15 minit je lagi. Alright. 108 okey, ini penggunaan pelapik anti gelincir kat dalam toilet kan? Okey, awak boleh gariskan perkataan yang awak nampak dekat skrin saya. Okay, menambahkan daya geseran pada permukaan lantai yang basah. Gariskan pada buku teks awak. Okay, so kita gunakan pelapik kaki ni untuk mengelakkan kita tergelincir jatuh lah. Okay.
Kemudian kasut tapak kasut ni ada corak-corak. Kenapa kita buat tapak kasut ni bercorak-corak? Okey. Kerana untuk mengelakkan daripada tergelincir semasa berjalan atau berlari. Okey, seterusnya. Pelapik tertikus. Pelapik tertikus ni. Okey. Kenapa kita guna pelapik tertikus? Membolehkan pergerakan tertikus tu mudah dikawal. Sebab tu kita kena tambahkan daya geseran. Okey, kalau tak sempat tak apa. Nanti saya akan share slide ni. Alright. Okey. So seterusnya kita pergi kepada okey, orang yang bawa motosikal ataupun basikal dia guna satu pelapik tangan kan? Pelapik tangan pula, sarung tangan kan? Okay, sarung tangan tu kalau perasan kat belakang dalam bahagian dalam ni ada bergetar-getar, ada corak tertentu. Kenapa ada corak tu? Untuk menambah geseran dan juga memudahkan objek tu dicengkam. So bila dia pegang tu, dia dapat pegang dengan kejap. Kejap tu bukannya sekejap tau. Maksudnya dapat pegang dengan kuat lah. Alright, seterusnya ni ada atlet angkat berat. Kalau operasi awak tengok kat sukan kan ada guna kapur kan? Pesan tak? Yang dia gosok-gosokkan tangan dia kan? Macam ada tepung tu kan? Tapi bukan tepung, itu adalah apa? Nama serbuk kapur tu. Magnesium karbonat. Yes, ini pernah keluar soalan periksa so awak kena tahu apa nama serbuk tu. So nama dia serbuk kapur magnesium karbonat. Selain tu juga kalau awak tengok orang rock climbing, tahu rock climbing? Tahu. Dia ada guna. Dia ada letak dekat tepi poket dia. Dia ambil, dia letak kat tangan dia. Dia letak supaya dia dapat pegang kat situ, menambahkan geseran lah. Alright. So untuk mengelakkan pemberat besi daripada mudah terlucut. Okay, ni yang terakhir awak tengok dekat bahagian K-butt. Pernah tengok orang lumba basikal betul? Betul. Kan? Okay, ada nampak dia punya topi kan? Topi dia berbentuk tajam dekat belakang kan? Bentuk topi tu nama dia bentuk apa? Aerodinamik. Yes, aerodinamik. Kenapa berbentuk aerodinamik? Untuk mengurangkan geseran semasa dia mengayuh dengan laju. Sebab tu awak tengok dia kayuh basikal, dia kecilkan badan dia macam ni. Dia tunduk, betul? Betul. Dia tak ada tegakkan badan dia. Alright, seterusnya. Kenapa kita perlu kurangkan daya geseran? Okey, tengok pada muka surat 109. Okey, buka tingkap susah kan? Berkarat-karat kan? Jadi letak grease atau minyak. Apa dia? Letak grease atau minyak. Untuk kurangkan daya geseran. Isyak Wazir tak? Tak ada. Tak ada. Okey, saya nak tanya, masa Google Meet, Google Meet Max dia ada join tak? Tak ada. Okey, tak apa. Alright, kita sambung So grease minyak ni boleh mengurangkan daya geseran. Rizal, kenapa masuk 2 kali ni? Awak dah ada dalam ni? Kimi, off dia Kimi. Mute. Okay. Mic cik. Mute. Mute. Alright. Okay, saya sambung mengurangkan daya geseran pada tingkat yang bergeser. Kemudian pada syarikat-syarikat yang menguruskan penghantaran barang-barang ni kan, mereka menggunakan penggolek kat bawah ni. Okey, penggolek ni untuk mengurangkan daya geseran dan memudahkan objek tu bergerak. Begitu juga dengan orang untuk menggerakkan bot ataupun kapal dekat tepi pantai. Dia tak boleh tolak bot dekat tepi pantai macam tu Ada pasir kan? Susah kan? Jadi dia buat apa? Dia letak penggolek. Penggolek tu macam kayu bulat-bulat dia letak bahagian bawah, jadi dia tolak sikit dia tolak sehingga masuk ke dalam laut. Dan seterusnya minyak pelincir mengurangkan daya geseran dalam enjin. Okey, saya nak membuat sedikit teguran untuk alatan seperti tingkap begini awak jangan kata minyak pelincir. Jawapan awak jangan tulis minyak pelincir. Jawapan selamat adalah grease. Minyak grease. Ini jawapan paling selamat untuk awak tulis.
minyak grease. Tak ada minyak grease. Tak ada jawapan minyak grease. Grease saja. Boleh grease saja ataupun minyak. Okey, kalau awak nak tulis grease saja. Jangan tulis minyak grease. Ataupun awak tulis minyak je. Jangan minyak minyak apa? Minyak tanah. Minyak tanah tak boleh Minyak tanah orang guna pasang pelita. Jangan okey. Alright, seterusnya. Terbakar tingkat rumah. Alright. Okey, kenapa kita perlu kurangkan daya geseran? Okey, muka surat 110. Kenapa kita perlu kurangkan daya geseran? Ini. Awak main carom kan? Main carom kan? Dia guna tepung apa? Si Borik. Cik Borik. Bukan tepung awak buat cekodok Cik Borik. Bukan tepung cekodok tepung cekodok tu kasar tau. Okey, tepung si Borik ataupun paling senang dia ambil bedak dekat rumah, dia tabur bedak. Banyak kan. Okey. So supaya pergerakan buah carom tu menjadi licin, dan ni awak boleh implementkan kat rumah awak. Ni laci rumah awak susah nak buka kan? Sapu je dengan lilin. Ambil lilin, gosok. Alright. So kurangkan daya geseran di situ. Alright. Penyelesaian masalah. Okey, situasi A. Situasi B. Okey. Siapa nama saya tak sebut lagi? Rizal Wahyudi. Saya. Sila Rizal cakap. Wahyudi. saya. Situasi A. Pisau tumpul Rizal Wahyudi. Apa perlu dibuat? Muka surat 110. Pisau tumpul. Nak buat apa? Rizal? Rizal. Rizal cikgu panggil. Lain Ya. Tahu ke tak tahu? Tak tahu lah cik. Okey, pisau tumpul. Orang selalu pisau tumpul. Orang buat apa dengan pisau tumpul tu? Asal. Asal balik asal. Tajam. Asal lah. Asal lah guna batu pengasah tu. Jadi bila guna batu pengasah, dia akan melibatkan daya Geseran. daya geseran tu yang menyebabkan pisau tu tajam. Kan? Alright, seterusnya situasi B. Afrina Nur Batrisha. Ada tak Afrina? Tak on mic tu Afrina. Ya, cikgu. Okey Afrina. Aduh sakitnya. Dia jatuh. Kenapa agak-agaknya budak lelaki ni jatuh Afrina? Afrina, kenapa murid lelaki ni jatuh? Sebab lantai licin. Kenapa lantai tu licin? Dia pakai kasut. Apa yang berlaku pada kasut dia? Apa jadi pada tapak kasut dia? Tergelincir. Tapak kasut tergelincir? Tapak kasut tergelincir? Haus. Alia. Siapa yang haus? Siapa yang haus? Pergi minum air. Tapak kasut tu haus. Awak haus ke tapak kasut yang haus? Dapat kasut. Tapak kasut dia haus. Afrina, Rizal. Afrina dengan Rizal ni Okey, tengok. Kawan-kawan semua. Okey, pisau tumpul kita asah gunakan batu pengasah. So ada daya geseran. So dekat sini kita kena tambahkan daya geseran lah. Situasinya tambah daya geseran. Kemudian murid ni jatuh, tapak kaki pula. Tapak kasut dia haus. Jadi kena tambahkan daya geseran, bukannya lukis tapak kasut dia ni. Buat apa? Beli kasut yang Baru. Okey. So tugasan hari ni. Okey, muka surat 103. Cepat. 103. Dah. 103. Soalan. 103. Okey, nampak tak kotak warna hijau? Ada dua kotak hijau. Nampak. Saya terangkan Nampak. Okay, semua orang off mic. Saya terangkan. Logik. Alright. Nanti saya terangkan lagi sekali dekat dalam grup WhatsApp. Okay.
Soalan dalam muka surat 103 warna kotak hijau. Kotak warna hijau. Ada 2 set soalan. Yang atas dengan yang bawah. Okey. Tadi saya dah terangkan pasal troli. Awak anggap bahawa awak gunakan kereta mainan. Boleh? Tidak perlu buat eksperimen ni. Konsep dia sama je cerita macam troli tadi. Konsep dia sama je macam almari tadi. Cuma awak jawab soalan saja, buat dalam buku latihan sains. Okey. Jawapan awak jangan hantar dalam Telegram. Jawapan hantar dekat dalam link sebab saya tak nak ada orang akan meniru. Saya nak tahu jawapan awak sendiri. Saya nak buat PBD. Boleh jelas Fatih? Boleh. Okey, saya ulang sekali lagi Ada 2 soalan, atas dan bawah. Tolong jawab kedua-duanya. Tak payah buat dia punya eksperimen. Alright. So soalan nombor 4. Perkataan hubungan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Hubungan. Hubungan tu maksudnya kesimpulan. Okey, so dekat sini soalan dia tentang jarak yang dilalui. Dalam penerangan saya tentang daya geseran, betul? Jadi tadi saya dah terangkan, kalau daya geseran sedikit, jaraknya jauh. Betul? Kan? Dia bergerak laju, maksudnya kereta tu akan pergi jauh. Kalau daya geserannya banyak, kereta bergerak perlahan, jaraknya pendek. Alright, okay. Itu sahaja. Alright, itu sahaja. Okay. Okay, saya akan stop recording. Okay.